sehingga tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada saudara kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video yang lepas, kita telah dengar kisah tentang Habil dan Qabil yang telah diarahkan oleh Nabi Adam AS untuk berkahwin. Dalam kisah itu juga kita dapat lihat bahawa Habil dan Qabil telah diberi tugasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyediakan korban, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih salah satu korban antara dua korban yang telah dibawa oleh Qabil dan Habil. Bagi anda yang belum melihat video ini, boleh klik pada link video di atas. Baiklah, jom kita sambung kisah Habil dan Qabil seterusnya. Setelah keputusan dari langit yang telah menerima korban Habil dan menolak korban Qabil, maka pudarlah harapan Qabil untuk berkahwin dengan Iklimah. Dia tidak berpuas hati dengan keputusan itu, namun tidak ada jalan untuk dia menolaknya. Dia menyerah dan menerimanya dengan penuh rasa kesal dan marah sambil menaruh dendam terhadap Habil yang akan dibunuhnya dikala ayahnya tiada. Ketika Adam hendak pergi dan meninggalkan rumah, beliau mengamanahkan rumah tangga dan keluarganya kepada Qabil. Dia berpesan kepada Qabil supaya menjaga baik-baik ibu dan saudaranya selama dia tidak ada di rumah. Nabi Adam AS berpesan lagi agar kerukunan keluarga dan ketenangan rumah tangga terpelihara sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mengeruhkan suasana atau merosakkan hubungan kekeluargaan yang sudah akrab dan harmoni ini. Qabil menerima pesanan dan amanah ayahnya dengan berusaha sekuat tenaga menjaga amanah ayahnya dengan sebaik-baiknya dan menjamin bahawa apabila ayahnya pulang akan mendapat segala sesuatu dalam keadaan yang baik dan menyenangkan. Begitulah kata-kata dan janji yang keluar dari mulut Qabil. Tetapi dalam hatinya, dia berkata bahawa dia telah diberi kesempatan yang baik untuk melaksanakan niat jahatnya dan melepaskan rasa dendam dan dengkinya terhadap Habil saudaranya. Tidak lama setelah Nabi Adam AS meninggalkan keluarganya, datanglah Qabil menemui Habil di tempat peternakannya. Lalu dia berkata kepada Habil, "Aku datang kemari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini." "Apa salahku?" kata Habil. Qabil berkata, "Kerana korbanmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedang korbanku ditolak, yang bererti bahawa engkau akan mengahwini adikku Iklimah yang cantik molek itu, dan aku harus mengahwini adikmu yang buruk dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu." Habil berkata, "Adakah aku berdosa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima korbanku dan menolak korbanmu? Tidakkah engkau telah menyetujui cara penyelesaian yang telah diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kami laksanakan? Janganlah tergesa-gesa, wahai saudaraku, memperturutkan hawa nafsu dan hasutan syaitan. Kawallah perasaanmu dan fikirlah masa-masa akan akibat perbuatanmu kelak. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa, yang menyerahkan korbannya dengan tulus hati dan hati yang suci dan niat yang murni. Adalah mungkin bahawa korban engkau serahkan itu, engkau pilihkannya dari gandummu yang telah rosak dan busuk, dan engkau berikannya secara terpaksa bertentangan dengan kehendak hatimu, sehingga ditolaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlainan dengan kambing yang aku serahkan sebagai korban, yang sengaja aku pilihkan daripada ternakanku yang paling sihat dan paling aku sayangi, dan kuserahkannya dengan tulus ikhlas disertai permohonan dapat diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Berkata Habil. Nasihat dan kata-kata mutiara Habil itu tidak langsung didengar oleh Qabil, namun masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, dan sekali-kali tidak sampai menyentuh lubuk hatinya yang penuh dengan rasa dengki, dendam dan iri hati, sehingga tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada saudara kandungnya. Qabil yang telah dihasut iblis langsung tidak menoleh ke belakang mempertimbangkan kembali tindakan jahat terhadap Habil. Bahkan bila api dendam dan dengki di dalam dadanya mulai padam, dihasut semula oleh iblis agar tetap menyala-nyala. Qabil tidak tahu bagaimana dia nak membunuh Habil saudaranya. Waktu itu jelmalah iblis dengan seekor burung yang dipukul kepalanya dengan batu sampai mati. Contoh yang diberikan oleh iblis itu dilakukan kepada Habil ketika dia tidur dengan nyenyaknya. Maka matilah Habil sebagai korban keganasan saudara kandungnya sendiri dan sebagai korban pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia. Qabil rasa gelisah kerana Habil telah mati. Dia tidak tahu mahu lakukan apa kepada mayat Habil. Ketika itu Qabil telah masukkan mayat Habil dalam peti dan dibawanya ke tempat tanpa hala tuju. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar Qabil cara menguburkan
mayat Habil. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana tidak rela melihat mayat hamba-Nya yang soleh dan tidak berdosa itu tersia-sia sedemikian rupa. Maka ditunjukkanlah kepada Qabil bagaimana 2 ekor burung gagak yang bergaduh dan salah satunya mati dalam pertarungan itu. Gagak yang menang dalam pertarungan itu telah menggali tanah menggunakan kaki dan paruhnya, lalu menolak mayat burung yang mati itu ke dalam lubang lalu ditanam. Ketika Qabil melihat perbuatan gagak itu, terus dia mengikut dan melakukannya terhadap mayat Habil. Begitulah kisah pembunuhan manusia pertama di dalam sejarah manusia. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dari kisah Habil dan Qabil ini. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.